Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ada kuliah maghrib bersama dengan Ustaz Hafif Fikri, insyaAllah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: السلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Riyadhus Salihin dalam tajuk bab sabar pada hadis yang ke-51 dalam pertemuan kita yang terakhir pada tahun lepas kalau tak silap. Kita sempat sampai tajuk yang ke-50 dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-51 ataupun dalam kitab kecil adalah pada hadis yang ke-25. Baik. Hadis yang ke-51 diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Imam At-Tirmizi, dan hadis ini termasuk dalam hadis hasan sahih. Dan berkata Syekh Salim, hadis ini adalah hadis hasan dan boleh dijadikan panduan dan panutan untuk melakukan dan beramal dengannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yazalu al-bala'u bil mu'minin wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Maksud hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala musibah malapetaka itu akan terus menimpa orang yang beriman, lelaki dan juga perempuan, menimpa dirinya, pada jasadnya, pada badannya, anaknya ataupun hartanya, sehingga dia menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih daripada segala kesalahan. Wa ma alaihi khati'ah. Baik. Daripada
pengajaran hadis yang disebutkan, hadis yang ke-51 ini, antara yang dimuatkan adalah Allah menurunkan ujian terhadap orang yang beriman. Oleh itu mereka hendaklah duduk dalam keadaan bersabar menghadapinya. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, bila kita buka saja perkataan ujian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kalimah yang kita biasa dengar, iaitu kalimah bala. Bahkan daripada kalimah bala ini juga dimuatkan ibtila, walinabluwannakum, dan kalimah-kalimah itu merujuk kepada jenis bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dan bala ini seperti yang kita sebut dalam pertemuan terakhir, ada kalanya dipanggil dengan kalimah musibah, yang mana datang dalam keadaan sentiasa menimpa. Sifat musibah sayyiban, mesti menimpa. Sebab tu dalam doa hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, semoga yang menimpa ini memberikan manfaat. Sebab hujan ni dalam Al-Quran punya kata nama yang banyak. Dalam surah Luqman ayat yang terakhir, muka surat 4 atau 14, kita akan jumpa bagaimana kalimah hujan itu digunakan dengan kalimah al-ghaith. Kalimah al-ghaith, kebaikan. Begitu juga disebutkan ma'u minas sama, air daripada hujan. Kadang-kadang disebutkan dengan sifat hujan itu dengan kalimah midrara, yang datang dalam keadaan bercurah-curah, mencurah-curah. Dan lain disebutkan juga dengan sayyiban. Daripada kalimah sayyiban inilah kata kunci dan kata dasar, akar bagi perkataan musibah, yang juga bermaksud malapetaka. Dan dalam masa yang sama, bila disebutkan tentang bala bil mu'minin wal mu'minah fi nafsi wa waladihi wa malihi, adalah merujuk kepada hakikat orang yang beriman. Dia mengetahui bahawasanya dia adalah orang yang menyerah diri kepada Allah untuk dibalakan. Saya ulang, hakikat orang beriman adalah bila mana dia menyerah diri kepada Allah untuk dibalakan. Dan bala ini berpotensi duduk dalam dua keadaan, kata Allah Subhanahu wa taala, sama ada syarri ataupun khairi. Sama ada duduk dalam keadaan syar, benda yang tak apa nak kita nampak macam seronok tetapi sebenarnya benda baik, ataupun benda khair yang memang kita nampak pun kita tahu dah baik. Sebab itu dalam imbalan ayat yang lain, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah yang kedua ayat 216, selepas diunjurkan kepada kita pada ayat 214 berkenaan dengan kluster ujian Allah Subhanahu wa taala daripada al-ba'sa'u, ad-dharra'u, al-zulzilu. Datang ayat 216, Allah Ta'ala memuktamadkan, menoktahkan bahawasanya tak semua benda yang baik itu kita nampak baik-baik untuk kita, dan tak semua benda yang tak baik itu sebenarnya tak baik untuk kita. Kullu khair. Sebab itu hakikat orang beriman ini, bila mana Nabi SAW ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam satu pertemuan yang begitu epik, satu pertemuan yang mengkagumkan, sampai Nabi SAW menyatakan, ini adalah Jibril, datangnya ke sini adalah untuk mengajarkan kamu tentang agama kamu. Bila ditanya tentang iman, mal iman kepada Nabi SAW, Nabi SAW menjawab dengan kalimah, iman itu adalah man amana billah, kemudian duduk dalam keadaan beriman kepada malaikat, kitab-kitab malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulih, dan nabi-nabi serta rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari kiamat. Dan terakhir itu juga termasuk antara lain yang ulama sebut adalah tempias dan juga sandaran kepada perjalanan bala, iaitulah al-qadr khairi wa syarri, semuanya minallah, semuanya kullu minallah. Bila sebut berkenaan dengan bala baik, bala yang tidak baik, datang dari Allah. Ujian baik, ujian tidak baik juga datang dari Allah. Bila orang iman dia capai hakikat mukmin yang sebenar, dia akan duduk dalam keadaan siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu memahami konsep asas inilah jalan al-mustaqim. Jalan al-mustaqim yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim,
Semua benda dia tahu adalah nikmat daripada Allah. Kadang-kadang nikmat itu datang dengan sampul yang kita suka. Datang dengan sampul kesihatan, ya, kita suka. Dia datang dengan sampul duit, harta, ya, kita suka. Dia datang dengan sampul isteri yang baik, jiran tetangga yang baik, ya, kita suka. Dan kadang-kadang bila mana Allah Ta'ala nak meninggikan darjat seseorang mukmin itu, Allah Ta'ala akan datangkan ujian-ujian ini dalam bentuk yang kita sukar untuk menerima. Iaitulah pada jalan-jalan yang disebutkan kesakitan, kesusahan, kemiskinan dan sebagainya. Tapi bagi orang yang duduk dalam bangsa akhirat, dia tak jadi satu kerisauan pada dia untuk berkeluh kesah dengan segala perkara ini. Bahkan antara doa Nabi SAW setiap pagi dan petang, doa ma'thur, bahkan diulang sebanyak 3 kali dalam beberapa riwayat dimuatkan. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam permohonan doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadhan. Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan, minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, jauhkanlah aku daripada rasa keluh kesah dan sedih. Kenapa? Sebab rasa keluh kesah dan sedih itu adalah salah satu antara yang disebutkan ulama madkhala syaitan, tempat masuk syaitan dalam diri. Sedih tak tahuan punca, kemudian gelisah tak tahuan hala. Ni, hari ni. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara sedemikian, ya, kita kena ambil faham bahawasanya orang beriman dia bersedia untuk diberikan musibah oleh Allah. Dan dia kena sedar semua musibah itu datangnya dari Allah. Pada kalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia terkeluar daripada sifat ini, dia terkeluar daripada faham ini, maka dia sedang merisikokan diri dia untuk dipujuk, goda, tipu daya oleh syaitan. Dan sebab itulah kita sebutkan dalam pertemuan sebelum-sebelum ini, isu berkenaan dengan pandemik dan sebagainya. Hakikat orang beriman bila dia tahu zaman ini zaman fitnah, dia tahu perkara ini akan muncul di zaman akhir ini, maka dia akan ambil pegang kata Nabi SAW, iaitu badiru bil a'mal, perbanyak akan amalan. Dia bukan banyak meramal tetapi banyak beramal. Duduk dalam keadaan merisaukan diri dia sama ada mampu untuk membawa bekal di alam barzakh, ataupun masih lagi duduk dalam keadaan mengira-ngira dosa orang sedangkan dosa sendiri tidak pernah diminta ampunkan. Yang ini merupakan satu kerugian yang paling nyata. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi orang yang beriman, dia tidak akan rugi. Kenapa tak rugi? Sebab dia tak pernah risau, tak pernah sedih, tak pernah gelisah bila mana ditimpakan bala. Kita sebutkan juga kisah Nabi Ayub AS yang ditimpa satu penyakit. Dalam riwayat menyebutkan 7 tahun penyakit dah. Yang mana penyakit itu kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh ribuan ulama tafsir sebagai penyakit yang tidak pernah kena pada orang sebelum Nabi Ayub dan tidak akan pernah kena pada orang selepas daripada Nabi Ayub. Kerana dalam kalimah Al-Quran disebutkan kisah Nabi Ayub itu menggunakan nama Ayub. Kalau tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan akan jumpa beberapa nama-nama watak tertentu, yang mana watak itu adalah watak spesifik. Cerita contohnya Nabi Isa, ya, yang lahir seperti Nabi Isa ibn Maryam, cuma dia bila sebut berkenaan dengan Nabi Zakaria berdiri di mihrab minta dekat Allah di waktu usianya menjangkau 90 tahun, dalam satu riwayat menyebutkan ketika itu minta isterinya umur segagan lebih kurang takkan mampu untuk mengandung. Dan Allah Ta'ala menyatakan ketika mana Zakaria berdiri di mihrab dan dia memohon kepada Allah, badanku sudah letih, rambutku sudah memutih, aku telah pun disahkan oleh orang yang pandai bahawasanya isteri aku tidak akan boleh mengandung. Tetapi dengan izin Allah, malaikat datang kepada Nabi Zakaria menceritakan dan menyampaikan berita bahawasanya isterinya akan mengandung. Dalam masa yang sama diberikan nama siap-siap kepada anak itu yang bernama Yahya, yang bermaksud kehidupan. Dan benda tu hanya jadi dekat orang itu sebab namanya disebut secara spesifik. Berbeza dengan Fir'aun. Bila sebut kata Fir'aun, Fir'aun itu adalah satu nama pangkat, nama ketua, nama raja, nama pemimpin, pemerintah. Dan terlalu banyak Fir'aun.
Dan bila sebut kata Fir'aun itu namanya terlalu umum, maka sifat perangai serupa macam Fir'aun dia akan boleh berulang sampailah akhir zaman. Dan sebab itu bila kita tengokkan balik hakikat orang beriman ini, Nabi SAW meletakkan bahawasanya musibah ini, bala bencana ini, malapetaka ini tidak akan pernah jauh daripada orang yang beriman, baik lelaki maupun juga perempuan. Dan dia akan terkena musibah pada diri dia. Musibah pada diri boleh datang dalam bentuk yang kita sebutkan awal tadi, syar ataupun khair, benda yang kita suka ataupun benda yang kita tak suka. Kadang-kadang yang jadi dekat kita, duduk dalam keadaan diri kita itu ada balaknya, ada musibahnya, ada ujiannya dengan pelbagai. Yang handsomenya, yang tak handsomenya, yang cantik tak cantiknya, yang kulit gebunya tak gebunya, yang kulit kasar tak kasarnya, yang rendah yang tinggi, yang gemuk yang buncit dan sebagainya. Ya, itu ujian. Dan bukanlah ujian itu mengajak kita untuk berkeluh kesah atas penimpaan ujian itu. Kerja kita adalah bagaimana untuk menyesuaikan tubuh badan kita yang ada ujian itu untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Yang tu saja. Bahkan diterima pakai sampai ke tahap ada orang yang tidak boleh melakukan salat dalam keadaan berdiri. Dia boleh salat dengan kaedah duduk. Dan duduk pula diletakkan pula syarat-syarat tertentu. Duduk yang bagaimana yang dibenarkan. Paling tidak kita buka dalam kaedah untuk solat daripada sekian banyaknya hadis, daripada Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan sebagainya. Kita akan tengok bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk pilih cara duduk ketika solat. Nombor satu, kedudukan yang terbaik. Tuan-tuan juga boleh rujuk dalam kitab Qaulul Tam, juga dimuatkan tajuk ini. Duduk yang terbaik untuk solat bila tak mampu berdiri lagi, maka kedudukan pertama adalah iftirash. Daripada kalimah farasha, daripada kalimah firash. Apa maksud farasha? Satu kedudukan bila mana kaki dibentangkan, kaki kanan dipacakkan, kaki kiri dilipatkan, dibentangkan, telapak kaki kiri dibentangkan. Pembentangan kaki itu namanya farasha. Perbuatannya adalah firash. Bila mana kita letakkan punggung di atas kedudukan kaki yang dibentangkan itu, maka firash itu akan bertukar, dia menjadi iftirash. Sebab kita meletakkan sesuatu atas bentangan kaki. Wa qa'ada 'alaiha, kata Nabi, kata sahabat ketika mana melihat Nabi SAW salat, itu adalah kedudukan pertama bila mana tak mampu lagi berdiri. Kedudukan yang kedua adalah tawarruk. Tawarruk ini seperti mana yang kita tengok ketika mana duduk di tahiyat akhir. Itu adalah kedudukan kedua yang disunahkan Nabi SAW untuk salat. Walaupun kita ada ujian, bala musibah, tak mampu berdiri, ya, bukanlah dengan berkeluh kesah kemudian merasa diri lebih teruk daripada orang lain kerana tak mampu berdiri. Tidak. Sedangkan kamu itu ketika mana mampu berdiri, ya, buat solat dengan keadaan berdiri yang paling baik kamu boleh buat. Dan bila mana tak mampu berdiri, solatlah dalam keadaan duduk, cara duduk yang paling baik yang kamu boleh buat. Bila mana tak boleh juga tawarruk, iftirash tak boleh, tawarruk tak boleh, boleh duduk dalam keadaan iqa'. Iqa' pula dibagikan kepada dua. Satu iqa' yang makruh, satu iqa' yang sunnah. Iqa' yang sunnah adalah dengan mendirikan kedua-dua kaki, pacak dua-dua kaki itu, dan punggung diletakkan di hujung tumit. Duduk, kaki itu bagi pacak berdiri, dua-dua, kemudian duduk. Itu tiga kaedah duduk ketika mana melakukan salat. Kemudian dimuatkan lagi ada 4 kaedah. Bila mana tak boleh duduk yang 3 tu, mai pula yang 4. Antaranya adalah tarabbu', duduk dalam keadaan bersila. Kedudukan ini makruh bagi orang yang boleh berdiri, boleh duduk dalam keadaan tawarruk, iftirash ataupun iqa' yang sunnah, tetapi sengaja memilih tarabbu'. Tetapi kalau tak boleh 3 tu, maka dia ambil juga kedudukan dengan bersila, maka diharuskan bagi dia. Kemudian iqa' yang kedua, iaitu dengan meletakkan papan punggung di lantai, di bumi, kaki diangkat sedikit, lutut berdiri, tapak kaki diletakkan juga di depan, tangan diletakkan di atas bumi. Serupa macam melunjuk tapi kaki diangkat. Yang ketiga, duduk dalam keadaan merangkak. Duduk dalam keadaan merangkak, seperti merangkak. Kaki dipacakkan juga, tetapi sebab tak boleh nak letak punggung atas kaki yang dipacakkan, maka dia terpaksa tahan tangan. Maka itu juga dibenarkan.
Dan yang terakhir dalam kaedah duduk untuk solat bagi orang ditimpakan ujian, tidak mampu berdiri maupun duduk secara sunnah, maka dia boleh duduk dalam keadaan yang disebutkan sebagai melunjur kaki ke depan, kemudian dia duduk macam dalam keadaan biasa qiyam dan sebagainya. Dan ini yang disebutkan apa yang dimuatkan fi nafsi, yang juga merujuk kepada jasadi dan juga badani. Bukan takat pada ruang yang kita katakan mampu untuk melakukan ibadat, tetapi bila mai satu ketika Allah Ta'ala rentap kenikmatan untuk melakukan ibadat terbaik itu, maka kita ada pilihan. Dan jangan pernah untuk berkeluh kesah. Ada orang yang masih lagi perlu untuk kita cuba rasa syukur. Ada orang yang sudah masuk ke dalam kubur dan mereka minta untuk hidup atas muka bumi ini, untuk duduk dalam keadaan beramal soleh, tetapi mereka tidak lagi dibenarkan. Kita ada ruang, kenapa nak bersedih, kenapa nak berkeluh kesah? Begitu juga dengan kaedah bila mana ditimpakan dengan bala yang berupa tahta, berupa pangkat dan sebagainya. Jangan pernah pangkat-pangkat itu menenggelamkan kita. Jangan pernah segala jawatan itu menenggelamkan kita. Jangan pernah langsung harta-harta tersebut duduk dalam keadaan membuat kita terbuai layu dengan segala tipu daya dunia. Dan disebutkan lagi wawaladihi, baik orang yang ada anak pun diuji dengan anak, bahkan ada orang yang tidak ada anak pun diuji juga dengan anak. Orang yang ada anak diuji dengan anak, apa dia? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan kepada mereka, duduk dalam keadaan nak jadi satu keluarga yang baik, duduk dalam keadaan nak jadi ketua keluarga yang baik, kena jauhkan, kena selamatkan anak isteri kamu daripada daripada neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, surah yang ke-66. Bila sebut berkenaan dengan nilai yang sama, ada orang yang belum ada anak tetapi diuji dengan anak itu. Macam mana? Tak ada anak tetapi duduk dalam keadaan terdesak nak kepada anak, berjumpa dengan dukun, bomoh dan sebagainya. Sedangkan dia tidak punya anak, tetapi dia diuji dengan satu sifat yang dilakukan oleh dia sendiri semata-mata untuk mendapatkan anak dan sanggup untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadu billah. Bila mana kita diberikan dengan zuriat anak, selalu kita sebut benda ni. Ada orang yang ditakdirkan berkahwin dan punya zuriat, dan ada orang yang ditakdirkan berkahwin, ada zuriat dan kemudian zuriatnya meninggal dunia. Ada orang yang ditakdirkan berkahwin, tidak punya zuriat. Ada. Dan benda ni kita kena akur dan terima. Bahkan jangan pernah duduk dalam keadaan bersedih. Jangan pernah duduk dalam keadaan merasa diri itu satu makhluk manusia yang terhina disebabkan tidak punya anak. Jangan pernah risau. Ramai ulama-ulama terdahulu yang belum sempat berkahwin pun. Ramai ulama-ulama terdahulu yang tidak sempat untuk mendirikan rumah tangga, dan daripada itu pun mereka tidak mampu untuk mendapatkan zuriat, dan masih lagi mampu untuk menjadi satu orang yang menerangkan jalan kepada umat Islam sampai ke hari ini. Rabi'atul Adawiyah yang disebutkan kisahnya, ulama-ulama muktabar juga tidak sempat berkahwin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pada satu ketika bila mana dia menuntut ilmu sampai usia dia umur ada 51 tahun. Dalam satu riwayat sebut dia belajar ni sampai umur ada 51 tahun, dia tak nikah. Kemudian sampailah guru dia kata makam orang menikah ni lagi tinggi daripada orang tak menikah, maka dia pun cepat-cepat kahwin. Umur 51 dia kahwin 4 terus. Sini dah. Try tengok isi borang isi 4. Pak mentua belah tu usia tewah, kata isi siapa punya lagi? Tak saya. Habis kat nikah sini pi belah Kuala Muda pula, habis Kuala Muda pi Padang Terap pula, pi Padang Terap pi belah Changlom pula. Bagi cukup terus. Ikut siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Daripada keturunan dia 4 bini yang dia dapat kahwin ni tadi, ada 49 orang anak. Dan keturunan dia masih lagi ada sampai hari ni. Kalau kata ni lah, kalau takat duk ada Syekh Qadir Jalani sidik saja tak mampu lah. Sebab itu bukan takat beras kita beli, jiwa pun kita kena beli. Baik. Sebab itu bila ada orang yang diberikan ujian anak ini, jangan pernah sekali-kali bongkak bila mana diberikan nikmat zuriat. Sebab itu ada beberapa larangan yang kadang-kadang timbul bila dapat anak. Antaranya tidak boleh tunjuk muka selama beberapa hari. Janganlah seronok sangat bila nampak bila dapat anak.
Antara benda lain adalah kerana takut penyakit ain. Yang keduanya disebabkan ada orang yang sedang berusaha nak dapatkan anak dan terasa dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, memang masalah dia, tetapi kita tu jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat. Kena ingat ini amanah daripada Allah. Maka diberikan namanya pada hari ketujuh, kemudian ditahnikkan, kemudian dicukurkan rambutnya, kemudian diakikahkan kalau mampu. Kalau kata tak sempat untuk 7 hari, dalam kaedah disebutkan tak lepas 7 hari buat hari ke-14, tak boleh 14 buat hari ke-28, tak boleh 28 buat hari yang ke-42 dan seterusnya 777. Tak mampu buat pada 7 hari buat 7 minggu, tak mampu 7 minggu buat pada 7 bulan, tak mampu 7 bulan buat pada 7 tahun. Tapi janganlah sampai 70 tahun hendak tak buat kekah lagi nak ya. Kambing tu pun tak nak tunggu dah. Nah, sebab tu ujian banyak. Jangan pernah rasa terpinggir tidak punya anak. Jangan pernah rasa kita hebat bila kita punya anak. Kekuatan satu orang ni, dia bukan diukur pada jumlah anaknya. Rezeki. Tak semua, tak ada orang yang boleh kata, oh yang ni memang keturunan ini semua anak ramai. Ya, dalam istiqra' diterima pakai. Sebab ada beberapa unjuran dalam kitab menyebutkan, nak tengok, nak cari bini ni, dia kata cari bini yang telaga bukit. Telaga kaki bukit, maksud dia tu bini tu banyak anak. Mai daripada mana? Keturunan yang juga banyak anak. Nak cari bini yang lagu tu, keturunan yang ramai. Nanti insya-Allah kita akan dapat anak yang ramai. Tetapi bukan itu adalah asasnya. Asasnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan segala-galanya. Allah yang mengizinkan segala-galanya. Pada ta'rif kaf dan nun, kun fayakun Allah. Jangan terkeluar pada benda tu. Jangan terkeluar. Amakan bila tongkat Ali bajak ke, duk papak ke Cik Fatimah tiap-tiap hari ke, dengan izin Allah, bukan dengan sebab makhluk dan sebagainya. Sebab tu ujian anak adalah ujian yang begitu getir bagi kita. Sampai ke hari ini juga, bila mana anak dah membesar, anak dah masuk sekolah mengaji, kebanyakan kita, minta maaf cakap, kita akan doakan 100% hanya kepada anak kita. Ya Allah, bagilah anakku dapat banyak A. Tak pernah sekali pun barang sekelumit ataupun satu hun di hujung lidah duk sebut, ya Allah bagilah anak jiran aku dapat 10A, bagilah anak jiran aku yang rumah belakang ni dapat 10A. Susah. Sebab tu kita pernah kongsikan berkenaan dengan penyakit bangsi hikmat, kan, dalam gambar Piramli. Bila mana mi dia tiup tu, dia kata kau sembuh kalau penyakit Tuan Puteri dan kau buta kalau mata kawanku dua orang ni. Pasal apa? Dia nak kebaikan tu main kat dia. Lagi dua orang ni melingkup lah. Dan itu yang sebabkan itulah kita duduk dalam satu masyarakat yang jumud, yang keluarnya adalah bukan pembinaan tamadun bangsa, tetapi membangsatkan tamadun Islam. Dalam satu kisah yang begitu masyhur, ada seorang ibu mendoakan kepada kawan-kawan anak dia. Dia tak pernah sebut nama anak dia. Setiap malam dia bangun bertahajud, ya Allah, engkau berilah kawan anak aku ini kebaikan, kau berilah kawan anak aku nama ni baik, kawan anak aku yang ni pula baik, yang ni baik, yang ni baik. Anak dia terjaga malam tu, anak dia dengar mak dia berdoa. Daripada waktu dia dengar tu sampai ke sudah habis amin, anak dia kata mak aku tak sebut nama aku pun. Lepas tu dia fikir mungkin malam esok mak aku sebut kot, pasal malam ni aku bangkit aku cuma dengar doa, aku tak dengar pada awal, side B je, side A tak ada dengar. Malam kedua dia tak tidur, anak ni tak tidur, dia tunggu mak dia bangkit, mak dia solat tahajud, dan dia duk tunggu mak dia berdoa. Dan bila mak dia mula berdoa sampai habis doa, memang betul confirm mak dia tak sebut nama dia, mak dia cuma sebut nama kawan-kawan anak dia seorang-seorang. Bagilah dia ni baik, bagilah dia ni soleh, bagilah dia ni baik, bagilah dia ni soleh. Dan bila main malam ketiga dia tunggu lagi, dia kata mungkin aku kurang dengar juga ni. Malam ketiga dia tunggu mak dia berdoa, sampai bila mana mak dia nak aminkan doa, ya, mak dia masih lagi belum mendoakan dia. Tak terkeluar mulut mak dia tu sebut nama dia. Maka bila mana dia dengar mak dia baca doa tak sebut nama dia, dia masuk ke dalam bilik mak dia dan dia tanya kepada mak dia dalam keadaan yang menangis. Dia menangis. Pasal apa mak tak doakan saya? Mak sanggup doakan kawan-kawan saya, mak tak pernah doakan saya. Pasal apa? Dia kata bila mak tak doakan, 3 malam dah saya dengar mak tak pernah doa kat saya. Mungkin sejak daripada awal dulu mak tak pernah doakan saya. Maka mak dia kata apa? Wahai anak aku, sesungguhnya aku mendoakan kebaikan kepada orang yang berkawan dengan engkau, supaya aku mampu untuk lepaskan engkau duduk dalam kolam kawan-kawan engkau yang baik-baik. Kalau aku doakan hanya engkau yang saleh,
Hanya engkau yang baik, hanya engkau adalah orang yang diberikan kebaikan, diberikan perlindungan. Dan aku nak lepaskan engkau kepada orang-orang yang nak berkawan dengan engkau, yang tak pernah aku doakan kebaikan pada mereka. Aku jadi takut. Takut apa? Takut nanti kebaikan yang aku doakan kepada engkau akan luntur, gugur sedikit demi sedikit, dan akhirnya engkau akan dibawa dengan jalan yang tidak baik. Itulah sebabnya mak dia tak pernah doakan nama dia dalam doa, tapi mak dia doakan kepada kawan-kawan anak dia. Dan adakah kita mampu untuk doa macam tu? Bahkan sampai ke saat ini, kawan-kawan kepada anak-anak kita, adakah kita pernah ambil tahu nama dia? Adakah kita pernah tanya anak kita kawan dengan siapa? Bagaimana fikrah, akal fikir dia? Macam mana dia punya tujuan? Dia minat apa? Dia duduk dalam kelompok yang bagaimana? Dan sebab tu, bila mana ia adalah satu benda yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai al-bala, maka kita kena perincikan dia. Setiap inci dia tu kita kena tahu, sebab dia adalah bala, musibah daripada Allah. Dia adalah satu ujian daripada Allah. Maka kita kena kenal ujian-ujian ini, barulah kita boleh duduk dalam keadaan berlapang dada, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan wamalihi, duduk dalam keadaan diberikan ujian pada harta. Sampai ulama menyatakan, bila kamu baca surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hakikat satu rezeki yang dikira sebagai rezeki adalah kena infak. Satu orang dia kerja, dia dapat gaji, dia nak tahu gaji itu adalah rezeki ataupun upah semata-mata, yang hanya memenuhkan temolok dia adalah dengan rezeki itu tadi dia boleh infak. Bila dia boleh infak dengan rezeki itu, maka rezeki itu dipanggil sebagai rezeki. Tetapi kalau setiap kali dia dapat upah, dia dapat gaji, tidak ada 1% pun yang digunakan untuk infak, tidak ada 1% pun digunakan untuk wakaf, sedekah, jariah dan sebagainya, maka rezeki yang dia dapat itu tidak dikira sebagai rezeki yang sebenar. Bahkan itu adalah satu balak yang memusibahkan dia, balak yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kurang saja, dia akan jadi orang yang mula risau dan juga sedih. Tetapi bagi orang yang duduk dalam keadaan faham konsep rezeki, segala apa yang dia dapat dia akan infakkan. Infak ni tak susah mana, nafkah kepada anak isteri, ya, itu adalah satu perkara yang mesti dikeluarkan. Bahkan bila mana Datuk Yang Amat Arif, Ketua Hakim Syar'i Pulau Pinang dulu, Datuk Abdul Walid, dia buat satu buku, dan buku dia mendapat buku terbaik dalam guaman syariah Malaysia pada tahun 2016. Dalam tu dia sentuh satu bab yang begitu berisiko bagi saya lah. Dia sebutkan di situ, bila mana berlaku penceraian, satu orang suami dengan isteri ini bercerai, maka seluruh nafkah kepada isteri yang diceraikan itu, bila mana si suami ini tidak lagi mahu memberikan, keluarga sebelah suami itulah yang perlu menafkahkan ke atas isteri itu. Hari ini berapa ramai orang yang ambil pot benda ni, tetapi sanggup untuk bersedekah sampai ke Palestin, sanggup untuk bersedekah sampai ke Naratiwat dan sebagainya, sedangkan ada akrabin, golongan terdekat di kalangan mereka, duduk dalam keadaan lapar, dahaga, tidak ada beras untuk dimasak, tidak ada susu untuk dibancuh kepada bayi. Dan kita masih lagi duduk dalam keadaan, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Macam mana nak diampunkan dosa? Macam mana tak terhijab akan doa kita bila mana kita mengabaikan golongan-golongan sedemikian, sedangkan kita diberikan bala, kita diberikan ujian harta, tetapi kita tidak reti untuk menguruskan. Sebab tu dalam usaha yang kita nak sebutkan daripada hadis ini, apa yang disampaikan daripada penulis adalah merujukkan bahawasanya Allah menurunkan ujian terhadap orang beriman. Hakikat orang yang diberikan ujian itu bermaksud dia memang beriman. Hidup mesti ada masalah. Kalau tak mau masalah, jangan hidup. Simple. Boleh faham tak? Syarat hidup ni, dia mesti kena ada masalah. Tak ada masalah, jangan hidup. Memang masalah. Nak ambil remote TV pun masalah. Kalau kata dia ada 7 biji bola naga, dia akan minta dekat naga tu suruh ambil remote tu. Kan? Dia tak mau nak bangkit untuk angkat sendiri. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan benda-benda yang sedemikian, orang yang diberikan ujian, dia faham konsep ujian, dia tidak akan pernah duduk dalam keadaan yang risau melampau-lampau, dan dia tidak akan pernah sesekali terputus untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila disebutkan lagi oleh pengarang dalam syarah kitab Riyadhus Salihin ini, oleh itu mereka hendaklah bersabar menghadapinya. Sabar.
Jalan kekuatan kita untuk memahami konsep ujian tidak lain tidak bukan sabar. Kenapa perlu sabar? Sebab setiap perkara dalam dunia ini perlu melalui proses. Setiap perkara dalam dunia perlu melalui proses. Maksudnya tidak ada satu pun benda yang segera. Even walaupun mi itu nama mi segera, dia tetap juga kena ambil masa. Paling cepat nak masak 2 minit pun kena tunggu 2 minit. Siapa pun tak boleh buat panggil lok-lak, ambil Maggi bor dalam mulut, lepas tu tok perencah masuk, bubur yang panas siap-siap. Kau sini ada buat? Taman zaman kok lidah keras kan, duk pi letak dekat tas hak baru main. Lepas tu dia pun bubur Maggi dalam mulut, bubur perencah, bubur yang panas tu. Tak payah duk kacau-kacau telan tu. Tak ada. Walaupun benda tu namanya segera, tetapi tetap juga perlu proses. Dan benda yang kita duk hadap hari-hari ni, ujian, ya, dia perlu diproses. Dan proses itu Allah Ta'ala kenalkan kepada kita pada jalan wasta'inu bis-sabri was-salah. Kenapa? Sebab hakikat semuanya akan datang dari Allah, dan semua benda akan kembali kepada Allah. Dan hakikat semua benda kena tahu bahawasanya Allah adalah sebaik tempat kembali. Mana mungkin ayat yang ke-14 surah Taha pernah menggetarkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dhikri. Bila satu orang faham konsep bahawasanya nak memahami sesuatu isu, sesuatu bala, sesuatu musibah itu perlu kepada proses sabar, dia tahu tempat dia nak minta tolong adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena minta tolong dengan Allah? Allah perintah supaya minta tolong dengan Allah. Tak mana kalimah dia wasta'inu, kata Allah. Perintah Allah untuk minta tolong dengan Allah. Bila yang kita minta tolong? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tu permohonan minta tolong. Sampai dalam hadis kursi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana hamba aku membaca hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis tu, Nabi sebut, bila mana hamba aku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, sesungguhnya hamba aku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, sesungguhnya hamba-Ku sedang mengagungkanku. Maliki yaumiddin, sesungguhnya hamba-Ku sedang memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baini 'abdi, kata Nabi SAW dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi tersebut. Allah firman, bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, masa tu Allah jawab perkataan kita dengan kalimah hadza baini wa baini 'abdi, dan sambungannya wali 'abdi ma sa'ala, dan untuk hamba-Ku, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi tersebut, Allah jawab, ini adalah batas antara aku dan juga hamba-Ku. Ini adalah bahagian aku dan juga bahagian hamba-Ku. Dan untuk hamba-Ku, kata Allah, atas apa yang dia minta, masa'ala, apa yang dia nak minta. Dan berapa ramai bila mana salat duduk dalam keadaan muafiq dengan imam, ketika mendengarkan imam membacakan surah Al-Fatihah yang wajib itu, pada ayat yang dibacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima ini, berapa ramai yang ambil kesempatan untuk minta segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat maghrib 3 kali boleh minta, salat isyak 4 kali boleh minta, kita tambah dengan salat sunat yang lain, berulang kali kita boleh minta. Bahkan kalau ikut secara statistik, sehari kita akan minta wajib 17 kali. Dan kenapa tak minta? Kenapa masih lagi kita duk menguap? Kenapa masih lagi duk petikai imam bacaan dan sebagainya? Kenapa masih lagi duk baca tag pelekat kawan kita kat depan? Pasal apa kita masih lagi duk risau orang sebelah ni duk letak telefon dekat tempat kita? Why? Kenapa benda tu jadi? Sebab kita belum lagi benar-benar nak minta tolong dengan Allah. Kita sombong. Kita jadi orang yang terpengaruh dengan dunia, tenggelam dengan buayan dunia. Kita jadi mabuk ketum. Kita kena cakurai dunia habis. Duduk dalam keadaan tak pernah langsung nak ingat kata diri kita ni penuh dosa, tak pernah langsung nak ingat orang lain lebih mulia daripada kita. Sebab tu kita tak minta. Bahkan bila mana habis dia solat, bagi Assalamualaikum warahmatullahi, nilai solat tak dibawa pun dalam kehidupan. Kita jadi diri kita balik. Kita jadi orang yang kita sebelum masuk solat, dan bila habis solat kita jadi orang tu juga, yang perongohnya, yang panas barannya, yang suka mencacinya, yang suka memfitnah dan sebagainya. Kita jadi orang tu. Dan solat tu tak bagi satu pertolongan pun pada kita. Pasal nombor satu, kata Allah, kamu adalah orang yang tidak pernah benar-benar menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada kalam wasta'inu. Kemudian selepas minta tolong kena buat apa? Sabar. Habis sabar, takkan sabar minta tolong sabar saja, tak, kena salat.
Sebab tu dalam ayat yang ke-14 surah Taha, Allah Ta'ala kenalkan diri Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Ni kita dihimpit, kita dihinjak dengan segala macam isu dan sebagainya, kalimah Allah dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada satu usaha nak membuat rayuan dan sebagainya. Benda bukan baru, benda lama. 2009, 2008, 2013 meletup, kemudian mai pula. Dan kita sebutkan berulang kali, takkan mungkin hari ini kita faham Allah yang Maha Satu. Takkan mungkin kita boleh telan untuk sebut Allah yang mana satu. Tuan-tuan bersedia dengan zaman tu, tuan-tuan bersedia dengan ujian tu. Kita bersebut dalam kalimah kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Takkan mungkin kita akan sebut pada satu waktu tidak ada Allah melainkan Allah, wala'iyadzubillah. Ataupun tidak ada Tuhan melainkan Tuhan, wala'iyadzubillah. Dan bukan takat satu, ada 4 yang diminta. Sedangkan ketika mana mereka minta kepada ketua agama mereka bersidang, tak benarkan untuk pakai. Habis itu macam mana boleh? Ya, ia adalah satu pijakan emosi yang cukup kuat. Saya berhadap dengan kelompok ni kemarin dulu, satu kes murtad mai sama juga. Itu kes Sajjad, dia mai kat kita, dia kata kalau Sajjad boleh keluar Islam, dia pun akan jadi macam Sajjad. Muka pun dah macam tu, nak jadi Sajjad apa pula? Kan ada isu berkenaan Sajjad dan sebagainya. Dia kata kalau Sajjad boleh keluar pada Islam, dia pun nak buat macam tu juga, bagi sama macam Sajjad, and then copy paste dan tengok benda tu boleh lepas tak lepas. Mai baru ni isu dia sama juga, benda yang duk jadi. Dia kata boleh saja agama lain panggil. Sebab tu kita tekankan hari tu, kita sebut dah hari tu, isu berkenaan dengan panggilan Allah kepada para Nabi. Ikut apa yang Allah Ta'ala panggil dalam Quran, jangan terpesong. Saya bukan kata haram tu tak boleh langsung, tak. Kalau tuan-tuan terlibat dalam dakwah interfaith, tuan-tuan terlibat dalam dakwah antara agama, silakan. Nak gunakan sebagai Jesus peace be upon him ke Moses peace be upon him, silakan. Tetapi balik dalam masyarakat umat, pada pembinaan tarbiyah, duduk dalam keadaan kita nak musyawarah, nak duduk dalam keadaan nak murajaah dan sebagainya, ambil pada kalam zalikal kitab la raiba fi. Allah Ta'ala panggil dalam Quran Isa bin Maryam 25 kali kot sebut, tak arti ke? Habis tu main mana Jesus? Kenapa nak pulun juga sebut? Sedangkan nama yang sebenar daripada kitab Ibrani bukan nama itu. Nama sebenarnya adalah Yeshua. Tetapi kenapa ada Yesus kita sebut hari itu? Sebab dia dah di-Romanize-kan, telah di-Romkan. Dan orang Rom bila mana mai pilah perkataan apa pun kat mereka, mereka suka tambah US kat belakang. Sebab itu kaedah bahasa mereka. Sebab tu binatang ada nama platypus, ada nama galus-galus, pokok nama hibiscus, ada diplodocus, brachiosaurus, geng-geng dinosaur tu. Sebab bubuh US kat belakang. Bila mai dekat depa Paul jadi Paulus, bila mai dekat depa Mark jadi Markus, bila mai dekat depa Yeshua jadi Yesus. Tu pun nak pulun dia peace be upon. Tuan-tuan cermat. Saya sebut benda ni, saya beritahu siap-siap, cermat. Sebab anak-anak kita belum lagi mampu untuk hadam mentah-mentah. Kita ya mungkin, tuan-tuan ulama muktabar, tuan-tuan guru para habaib, ya mungkin kita dah mengaji banyak kitab, insya-Allah kita akan duduk dalam keadaan kekentalan iman. Bagaimana anak cucu kita yang nak beradab dengan segala sampah-sampah ini? Macam mana mereka nak menghirup udara iman dalam belenggu pencemaran akidah ini? Macam mana? Adakah tuan-tuan bersedia? Sebab tu paling tidak pun dalam hati kena ada satu rasa yang saya minta daripada kita semua, kena ada emosi. Dia perlu berinteraksi dengan kaedah walan tarda ankal yahud walan nasara. Sebab mereka punya target apa dia? Hatta tattabi' millatahum, hatta sampai kita ikut agama mereka. Sedangkan Allah Ta'ala dah kata dah lakum dinukum waliyadin. Kaedah mudah guru saya kata apa? Kalau macam tu umpah kata agama, perlu ambil gambar lah agama tu. Pasal waliyadin, untuk kami ada agama kami. Tak mana agama kami? Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Duduk dalam keadaan telah sempurna agama kami, tak ada tambahan, tak ada pengurangan, semuanya ikut Nabi SAW. Dan kita masih lagi duduk lena, duduk leka. Sebab tu kita bagi tahu dalam unjuran sejarah dan sebagainya, macam mana satu masyarakat umat boleh jatuh rebah walaupun berdiri selama 700 tahun. Spanyol 700 tahun bukan satu jangka waktu yang singkat, lama, tetapi boleh jatuh ranak tu. Islam di Filipina jatuh 1595, habis tu 99% adalah bukan Islam. Yang tinggal cuma 95% adalah bukan Islam, yang tinggal cuma 5%. Dan Malaysia juga dikenakan dan dirasakan dia punya gelombang seakan-akan
kita tinggal 62%. Tu pun bukannya solid. Yang 62% ni lah yang 20 tengok gambar pukul 7, pukul 8. Yang 62% inilah yang juga duk membidah sesatkan orang lain. Yang 62% ini jugalah yang menerima bahawasanya ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadzubillah. 62% inilah juga pengikut kepada Kahar bin Ahmad, Ayah Pin dan sebagainya, Tuhan Harun dan sebagainya. Dan adakah 62% itu solid? Tidak. Bahkan dalam banyak kajian sejak 5 tahun belakangan menunjukkan kadar statistik Islam yang solid, yang boleh duduk dalam keadaan fundamentalis Muslim adalah kurang daripada 40%. Tak ramai mana. Sebab itu bila main satu-satu isu, tuan-tuan sendiri akan nampak ada sekelompok yang menyokong kelompok-kelompok yang menentang Islam. Dan itu adalah satu benda yang kita dah boleh bajet lah. Bahkan bagaimana kita nak mendepani pada sekitar tahun 2038, kalau dalam satu kajian menyebutkan akan wujud satu gelombang dunia yang mana manusia yang tidak mahu ada Tuhan akan muncul menjadi antara agama yang tertinggi pengikutnya di dunia. Dan mereka sedang menaiki carta. Sekarang ini duduk pada tangga kelima daripada seluruh dunia. Orang yang tak mau terima agama, atheist, free thinker, duduk dalam keadaan faham evolusi, duduk dalam keadaan Big Bang dan sebagainya, teori life after earth, hidup selepas bumi, bukannya hidup selepas mati. Ni pokok ni mereka punya kelompok, mereka punya ramai dah menduduki carta ke-6 daripada disbelievers in the world. Dan adakah kita bersedia dengan benda ni? Saya sendiri selalu nasihatkan pada diri saya, sentiasa jangan pernah tinggal sunnah Nabi SAW, ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Jangan pernah tinggal doa tu sejurus sebelum kita habis daripada baca tahiyat, ya baca doa tu, minta, ya Allah kekalkanlah aku dalam agama ni, kekalkanlah aku dalam agama ni, sebab aku duduk dalam keadaan muqallibal qulub, hatiku kadang-kadang mudah terpaut, mudah tersangkut. Bahkan duduk dalam keadaan kita seringkali diinjak dengan perkara ni dan akhirnya kita terima, ya betul lah, hanya guna dalil. Mereka kata apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan Allah Taala dah kata dah. Habis tu innani anallah la ilaha illa ana, nak tahu tak? Adakah kita bersedia untuk dikatakan sebagai orang yang mengisytiharkan perang pada ayat 14 surah Taha? Adakah bersedia dengan kaedah itu? Sedangkan kita tahu orang beriman mesti beriman kepada seluruhnya, bukan ambil sikit-sikit. Dan orang yang ambil sikit-sikit ni tak boleh, tak bukan adalah apa yang Allah Taala sebutkan, yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa yudillu bi ilal fasiqin. Orang yang sesat baca Quran ramai, orang yang dapat hidayah baca Quran pun ramai. Tetapi kenapa sesat? Sebab tanya pada orang fasik. Siapa fasik? Tengok balik macam mana kaedah fasik, melakukan perkara-perkara fusuk, benda-benda yang mana condong dan cenderung kepada maksiat, yang bawa kepada imtinai, pergi kepada kufur, dan akhirnya membibitkan dosa-dosa, dan akhirnya duduk dalam keadaan orang yang tidak lagi mahu bertaubat kembali pada Allah SWT. Tak lekang lagi benda ni, tiba-tiba main timpa pula ibu yati dan sebagainya. Ni mau merepek entah. Ni mau merepek. Tak tahu lepas bubuh tulang merah punya kot, ketum tulang merah memang. Tu yang jadi lagu tu habis. Dan kita tak katakan ini berlaku disebabkan mereka ni bodoh, jahil, tidak. Satu yang kita pegang, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Mai satu saat Allah Ta'ala akan kalihkan seseorang, ya, bila-bila masa, termasuk yang bercakap dan juga orang yang dengar apa yang saya cakap. Dan kita sebab tu kena minta, duduk dalam rayuan hamba, simpuh sebagai seorang pendosa, minta ampun pada Allah, taubat pada Allah, bangun di sepertiga malam. Jangan pernah risau dengan benda-benda yang ada di dunia ni. Ia akan jadi lagi berat, lagi buruk, lagi teruk lepas pada ni. Dan kita juga pernah gambarkan, kita juga pernah sebutkan, selepas daripada peristiwa ini akan mai lagi bentangan-bentangan ujian yang lebih menekan masyarakat umat. Bersedialah kita untuk menerima gagasan-gagasan ujian daripada Allah ini. Dan orang yang duduk dalam keadaan sentiasa beriman kepada Allah, Allah suka pada dia, pada batas innallaha ma'as sabirin. Allah bersama, bukan takat suka, Allah duduk sekali dengan dia dah. Allah bersama dengan dia dah. Allah suka kepada golongan yang sentiasa sabar bila mana ditimpa ujian dan kembalikan semua ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru dalam kupasan terakhir ini, moga-moga kebaikan bersama dengan kita, untuk kita muhasabah diri, untuk kita melipat gandakan amalan kita dalam bulan Syaban. Kita dah disempatkan dalam bulan Rejab, tuan-tuan, satu kebaikan yang tiada tara yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita.
Kemudian Allah Ta'ala bukakan lagi ruang dan peluang, kita disempatkan dalam bulan Syaban. Di saat ada kawan-kawan kita yang beberapa bulan sebelum ini minta, ya Allah sempatkan aku dalam bulan Rejab, aku nak puasa Rejab, tetapi dia telah pun kembali ke rahmatullah. Ada orang yang nak puasa dalam bulan Syaban, ya Allah sempatkan aku bulan Syaban, tetapi Allah Ta'ala telah pun mewafatkan dia sebelum masuk dalam bulan Syaban. Kita dah disempatkan masuk dalam bulan Syaban. Apakah tak boleh untuk kita panjatkan doa, ya Allah kukuhkanlah iman saudara-saudara kami, ya Allah kukuhkanlah kekuatan iman pada diri kami dan juga jiran tetangga kami, ya Allah. Duduk dalam keadaan yang senantiasa mencari redha-Mu, ya Allah. Takkan tak boleh sikit pun, tolonglah. Dan saya tak perlu minta untuk buat benda banyak-banyak, cuma takat bangun malam, kalau kata boleh ada kekuatan, ya ambil wuduk buat solat. Kalau tak mampu berdiri, bangun daripada tidur tu, duduk dekat tempat sendiri, istighfar. Barang mungkin bala yang kita duk hadap hari ni yang menimpa umat adalah kesan daripada sombongnya kita, daripada minta ampun pada Allah. Beratnya dosa kita itulah menyebabkan menjadi magnet tarikan ujian yang melampau ini. Sebab itu kembalilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh bangun, tatajafa junubuhum 'anil madaji', kata Allah Subhanahu wa taala. Bangun sepertiga malam, kalau tak solat pun tak apalah, duduk dekat situ istighfar. Duduk dalam tempat tu istighfar. Kalau kita bangun pada waktu sahur, wa Qur'an al-fajr kana mashhuda, baca bacaan-bacaan yang terbaik pada waktu sahur. Tak kisahlah nak istighfar ke selawat ke apa ke, dan itu adalah kebaikan. Dan bila mana ada kekuatan, nanti kita akan tambah dengan salat sunat dan sebagainya. Dan kalau ada lagi kekuatan, kita masukkan dengan bacaan Quran, dan insya-Allah nanti kita akan jadi orang yang lebih diberikan sangka baik kepada Allah, dan Allah Ta'ala menggunakan juga kepada kita sangka baik kepada makhluk. Baik. Kemudian dalam nasihat terakhir juga bulan Syaban, saya nak payung sikit berkenaan dengan puasa ganti, yang mana dah selesai alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, bagus. Yang mana belum selesai lagi, cepat-cepat tolong selesaikan. Kalau kira balik tak sempat ni, dia kira balik, dia kata dia ada balance lagi sekian-sekian hari, tolong catat tulis tahun, tolong catat tulis berapa hari dan tahun bila, supaya nanti senang untuk kita nak kira dan sebagainya. Kalau yang masih lagi berkesempatan, tolong ganti, boleh ganti, silakan ganti. Dan jangan kata tak tahu hak janggut tu tak buat apa pun, dah cermat sikit, saya abang. Baik lelaki, baik perempuan. Yang lelaki jangan buat ceri sangat, ada. Jangan duk jadi game PH plastik hitam, duk dalam pasar wit ke apa ke, order food panda, tak tahu meneru masuk food panda, alamat rumah ke ada apa, dia cuma abang pencawang Selcom, amai kat tu lah, nu dalam pasar wit tu. Kita duk nampak selalu. Sebab tu bila sebut kata benda ni, ya relax maksiat ni dia boleh pi kat siapa-siapa. So bila kita sedar, taubatlah. Fastaghfir kata Allah SWT, cepat-cepat minta taubat pada Allah. Dan kena tahu Allah menerima taubat. Jangan duk buat teruk, takkan Allah Ta'ala nak terima taubat aku kot. Tak, itu merepek. Itu adalah satu kesyirikan yang nyata. Sebab dia tak terima, kata Allah boleh terima taubat dia. Minta ampun lah, minta ampun, minta taubat. Dan akhir kalam, moga-moga kebaikan bersama dengan kita semua, dan Allah Ta'ala sempatkan kita di bulan Ramadan. Dah boleh dah cari geng untuk tadarus Al-Quran. Dah boleh dah untuk cari siapa-siapa yang nak baca Quran dengan kita. Ambil semua. Jangan duk buat selection siapa nak ambil geng takraw apa. Duk letak meja, siapa nak baca Quran, kami nak test dulu. Tak payah. Iqra 4 pun ambil, hak juzuk 4 pun ambil. Ajak baca sama-sama. Kalau kata ada orang tu baru nak mengenal dia, buat kaedah untuk mengenal, tak ada masalah. Ada orang duk telefon, ustaz saya nak pi mengaji Quran dengan ustaz. Ya boleh, tak ada masalah. Daripada saudara baru, ada juga suami dia, ada isteri dia nak mengaji sekali, ya tak ada masalah. Ada yang telefon, ustaz saya nak mengaji kat ustaz. Ya boleh, tapi saya malu nak abang. Awak pasal apa? Saya jenis mengaji merangkak. Kata kalau mengaji merangkak jangan main kat saya. Nak mengaji kat saya kena duduk elok-elok. Ni memang merangkak teruk kan, kena sakar rimau ke apa kan. Sebab tu kalau boleh, ya cepatkan bulan Syaban, perbanyakkan sedekah. Moga-moga nanti masuk Ramadan kita akan lebih ajwad, lebih banyak kita punya sedekah, seperti mana angin yang menyapu muka. Dan banyak sangka baiklah insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita hikmah, Allah Taala berikan kebaikan pada kita bukan dekat di dunia tapi juga di akhirat, dan terlepas daripada api neraka. Akhir kalam, kalau ada kekasaran bahasa teguri bicara terlajak kata terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bersandarkan dari Nabi SAW, al-qadr khairi wa syarri minallah.
Pun begitu, kalau kata ada kesilapan dan kesalahan, saya mohon maaf juga, kerana Nabi SAW menyebutkan al-insan la yakhru minal khata' wa nisyan. Manusia tak dapat lari daripada silap dan lupa. Justru kalau ada kesalahan, ada kesilapan, mohon tolong kaburkan, maafkan, leburkan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebarkan, lebarkan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.